Okay guys, hello, assalamualaikum semua. Bersama saya Cikgu Aben. So hari ni saya ingin berkongsikan tentang keadaan anak saya, iaitu Haris, yang mengidap autism. So please subscribe, tekan butang like, dan jom. Okay guys, so alhamdulillah 5 tahun perkahwinan kami dikurniakan 2 orang anak lelaki. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Yang pertama iaitu Muhammad Haris. Sekarang ni 4 tahun lebih sudah. Bulan 4 ni cukup 5 tahun. Dan yang kedua Muhammad Haras. Umur dia 1 tahun lebih. So Haris ni, so hari ni saya ingin menceritakan pasal Haris lah, saya punya anak sulung ni, saya punya handsome boy tu. So Haris ni dia masa mengandung memang normal semua, memang tiada langsung alahan-alahan apa-apa, memang normal semualah. Kecuali ketika dia hampir-hampir keluar lah. Rupanya dia dia songsang. Bukan nafsu songsang dia songsang di dalam perut. Jadi doktor pun cakap mesti dibuat scissor, ataupun bukan scissor gunting tu, pembedahan scissor. Sebab kepala dia bukan menuju ke bawah. So doktor cakap kena bedah baru keluarkan si Haris. Okey, boleh lah. Tapi dia keluar 2 minggu awal lah, 2 minggu awal. So selepas selesai si Haris kena bedah pula. Selepas selesai Haris selamat dilahirkan, rupa-rupanya dia kena pula kuning ataupun jaundice. Tapi kuning Haris ni bukan sekejap tau, dia macam sebulan juga. Jaundice ataupun prolong jaundice ni kena Haris selama sebulan lebih lah. Kami macam-macam sudah kami ikhtiar. Bagi mandi air itulah, bagi mandi air inilah, macam-macam lah. Tapi ada punya kuning dia berpanjangan guys. So itulah serba sedikit tentang Haris masa dia kecil-kecil. Dan dia membesar pun sangat-sangat normal lah. Dia macam budak-budak normal lah, berlari, merangkak semua. Kecuali dia ada ciri-ciri yang pelik-pelik sikit guys. Yang pertama, dia sebab kami mula-mula detect Haris ni masa umur dia setahun lebih. Setahun lebih dia masih belum panggil mami, daddy, apa-apa word pun tiada langsung lah. Dan ciri-ciri yang paling kami nampak yang merisaukan yang pertama ialah dia tidak respon bila nama dia dipanggil. Panggil lah Haris, Haris dia buat dek je. Anak aku ni kenapa ni? Dia ni dengar ke tidak ni? Dan kami anggap itu normal guys. Sebab time tu dia sedang kusyuk main lah. Jadi kami ingat alah biasalah budak-budak kalau main kan langsung dah hirau orang. Yang kedua, dia punya eye contact dah kurang guys. Kalau kita dengan dia kan, dia macam suka elak daripada eye contact. Dia akan tengok bawah, dia akan tengok macam ni, macam tu. Memang susah mau cari eye contact lah. Yang ketiga, Haris ni dia picky eater. Dia tidak akan makan apa yang dia tidak suka. Apa yang dia mau itulah. Sebelum kita suapkan, dia akan hidu dulu. Kalau ngam di hidung dia baru dia makan. Dia makan nasi putih dengan kicap, nasi goreng, bihun goreng. Kalau lauk-lauk apa semua minta maaf, dia tidak akan makan. Air kosong pun tak mau. Memanglah bertuah punya anak. Yang keempat, dia tidak pernah tunding jari apa yang dia nak. Macam contohnya dia mau susu kan, dia tidak akan macam tunjuk. Dia akan bawa kita punya tangan, dia akan tunjuk dekat botol tu. So itu pun ciri-ciri autism juga ya guys. Dia tidak menunding jari. Bukan menunding jari memfitnah orang sana sini, menunjuk sesuatu lah. Sebab si Haris ni masa dia kecil, dia tidak pernah macam dia tidak pernah kutip apa-apa yang di lantai makan. Dia tidak pernah. Dia memang langsung tidak pandai mengutip, tidak pandai try itu ini, pegang itu ini. Yang kelima, dia tidak faham arahan. Dia punya speech delay. Walaupun umur hampir 4 tahun sudah, tapi dia punya speech masih limited lah.
Dia cuma one way communication je. Dia contohnya kalau kita pergi tanya kan, Haris mau apa? Dia diam je. Tapi sekarang syukur alhamdulillah lah, dia boleh suarakan lah apa yang dia nak. Susu, dia cakap biskut, mani tu mandi Mandi dia tahu sudah. Nasi, tapi dia ni macam pelat lah. Dia bukan nasi, dia basi. Tapi syukur alhamdulillah lah. Start daripada ujung tahun lepas dia mula sudah keluarkan word-word ni, syukur alhamdulillah. Dan ciri-ciri yang lainnya, dia ni cara bermain dia pelik sikit. Macam kalau kita main Lego kan kita kena susun ke atas kan. Kalau kita buat bangunan ke apa, tapi cara orang autism ni main lain sikit. Dia akan susun macam ni, 1 2 3 4. Dia akan susun berderet macam tu. Mungkin bagi kita nampak normal, tapi itu bukan cara main yang betul. Dan bila kita pergi kacau orang punya mainan tu, orang akan marah. Ciri-ciri seterusnya, orang tidak suka perubahan. Contohnya orang sudah susun begitu, kita pergi ubah begini, confirm orang akan marah. Dia tidak suka perubahan. Contohnya kalau kita bawa pergi macam pergi tempat baru kan, dia akan macam rasa resah, gelisah. Itulah dia akan menangis. Contohnya itu hari kami bawa dia pergi pantai, dia menangis lah macam kena pukul bah. Tapi lepas kami bawa dia pergi kena air tu, mau pula dia. Begitulah tu. Dia tidak suka perubahan, dia tidak suka tempat baru. Dan ciri-ciri yang ke-7 ke ke-6. Sorry saya lupa sudah. Ciri-ciri yang ke-7 lah. Dia tidak bersosial. Si Haris ni dia tidak akan bermain bersama kawan-kawan yang lain. Dia suka buat hal dia sendiri. Hal kau lah, hal aku lah, begitu. Dia di dunia dia masing-masing. Dengan adik dia pun dia asyik pukul je adik dia. Susah betul kita mau kasih tu. Dia tidak bersosial guys, dia tidak mau berkawan. Dia lebih suka bersendiri. Begitulah. Yang seterusnya, dia tidak dia kurang rasa sakit guys. So sepanjang aku dengan Syarif ni, memang aku akuilah aku agak jahat dengan dia. Bukan jahat apa, kadang-kadang aku pun penat. Dan dia pun buat perangai apa semua. Dan aku ni manusia biasa guys. Aku kadang-kadang penat, aku kadang-kadang stres. Aku pun hilang sabar dengan Syarif. Aku pukul dia, aku cubit dia apa semua. Tapi dia tidak pernah sakit. Dia tidak pernah macam menangis kuat-kuat. Dia macam senyum anak ni. So itulah ciri-ciri yang ke-7. Dia tidak sakit. Dia sakit tapi dia kurang rasa sakit. Yang seterusnya, dia tidak faham arahan lah. Contohnya kalau kita suruh duduk diam-diam, tak mau. Dia tidak akan duduk diam dalam masa 1 minit pun. Dia akan pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Itulah ciri-ciri dia. Apa lagi Dan kalau ikut ciri-ciri autism ni banyak. Dia tantrum, dia suka putar-putar objek. Tapi si Haris ni dia bukanlah yang jenis yang severe sangat, yang sampai pukul-pukul diri dia, pukul-pukul kawan dia, tidak. Dia ni suka buat hal dia aja. Memang sangat-sangat introvert lah konon begitu. So ramailah orang cakap, alah biasalah anak kau tu lambat sikit. Okey tu dia. Anak aku ni 5 tahun baru bercakap. Tapi naluri sebagai seorang bapa yang risau ke anaknya, aku tidak boleh biarkan anak aku macam tu. So lepas tahun lebih kami suspect dia autism. Kami join group autism. Kami bacalah info-info dan luahan parent dia dalam tu. Memang Masya Allah, memang berat ujian mereka yang ada anak autism ni guys. Walaupun kita nampak kita punya anak tu teruk kan, tapi ada lagi anak yang lagi teruk guys. Ada yang jenis main tai lah, ada yang jenis menampar, menandang mak bapak dia lah. Aduh, Allahu Akbar. Itu baru ujian yang kecil lah. Macam untuk kami yang Haris ni yang mild autism. Kalau yang severe tu guys, dia non-verbal. Memang memukul, dia memang menampar muka. Macam-macam lah. Kamu boleh tengok lah yang artis yang siapa tu yang ada kembar 2 anak tu, Larina ke tu, yang ada 2 anak autism tu. Kamu tengok lah video dia. Itulah realiti kehidupan ibu bapa yang ada anak autism guys. Tidak semua yang boleh terima guys. Sebab ada juga kes yang bercerai dalam grup autism Malaysia tu. Bini mamak tu tidak boleh terima anak dia macam tu. So dia bercerai. So bapak dia lah yang jaga anak autism ni. Allahu Akbar guys.
So bila kami mula sedar yang Haris ni lain, kami pun rujuklah kepada pihak-pihak berkenaan. Alhamdulillah lah kami hantar dia terapi kerajaan, tapi terapi swasta pun kami hantar. Alhamdulillah memang banyak perubahan dia guys. Syukur Alhamdulillah, walaupun duit beribu-ribu habis. So apa yang kita perlu buat bila kita punya anak ni disahkan istimewa ataupun unik lah. Yang pertama, kita mesti redha dan terima. Dan kita mesti terima yang itu anak kita guys. Kita mesti redha, kita mesti terima yang ini ialah ketentuan daripada Allah SWT. Dan kita betul bersyukur guys yang kita ni dari segi hantar dia pergi terapi, hantar dia pergi pusat perubatan yang tahulah handle anak-anak istimewa macam ni guys. Sebab 2 sekolah sudah reject anak saya tanpa jumpa pun. Tapi kita bukan boleh marah diorang, sebab diorang pun bukan ada diorang bukan ada skill untuk handle anak-anak istimewa ni guys. So biasalah begitu. So memang banyak cabaran lah, dari segi kos, dari segi masa, dari segi tenaga. Tapi itulah guys ujian sebagai ibu bapa guys. Memiliki anak syurga ni bukan senang. Syurga itu mahal guys. Memang mahal guys. Dan Alhamdulillah lah, bila kita dikurniakan dengan ujian macam ni, kita lebih menghargai orang lain. Kita lebih menghargai apa yang kita ada guys. So Alhamdulillah guys. So nasihat saya kepada ibu bapa di luar sana yang ada anak istimewa macam ni, kamu istimewa guys. Bukan semua yang diberi peluang untuk diuji macam ni guys. So kamu perlu bersyukur, kamu perlu ucap syukur, kamu perlu sujud syukur yang kamu diuji macam ni. Dan jangan risau, kamu bukan keseorangan guys. Kami semua ada. Kamu boleh join group autism, kamu boleh YouTube lah apa-apa pasal autism. Kamu mesti baca, sebab autism ni makin banyak kita baca, makin banyak kita tidak tahu pasal dia orang guys. Memang sangat unik. So rasanya cukup sekat itu dulu guys. So saya minta maaf kalau terkurang ajar tadi, terluah yang buruk-buruk, saya minta maaf. Dan saya ingin minta maaf lah kepada Haris, sebab dia selalu pukul Haris. Dia selalu marah-marah Haris. Dan kepada isteri saya juga, Mi minta maaf sebab dia selalu pukul Haris, Mi marah Haris. Mi minta maaf, Mi janji Mi tidak akan buat sudah. So Alhamdulillah guys, saya tidak sudah marah dan pukul anak saya lepas Haris didiagnose oleh Dr. Fauzia yang anak saya autism. Memang saya tidak marah dan saya tidak pukul, sudah Alhamdulillah guys. Memang rasa lega betul. So guys, doakan kami guys, doakan Haris, doakan semua ibu bapa yang ada ujian sebegini. So ingat guys, syurga itu mahal guys. So guys, thank you guys for watching. Bye bye. Assalamualaikum.